dalam beberapa situasi mempunyai keunikan dari sudut hak asasi apabila kita tidak mengadakan ratifikasi dalam beberapa instrumen antarabangsa. Dan juga kalau kita perhatikan di dalam isu ICERT yang berlaku tahun lepas atau 2 tahun lepas, kita berdepan dengan satu situasi yang agak kompleks apabila kita terpaksa memberikan penjelasan tentang konsep apa yang disebut sebagai affirmative action atau juga disebut sebagai positive discrimination. Itu satu benda yang agak rumit jugalah dalam konteks hak asasi antarabangsa atau universal. Tapi untuk hari ini saya tak nak terus pergi kepada persoalan yang spesifik. Saya suka untuk membincangkan isu hak asasi ini dari perspektif yang lebih luas lah, supaya rakan-rakan sekalian dapat melihat isu ini dalam lebih besar. Dan apabila kita terlibat dalam isu hak asasi ini, saya percaya mungkin yang ada bersama-sama kita ni peguam, pengamal guaman dan sebagainya, apabila kita terlibat, kita dapat berinteraksi dengan isu-isu hak asasi ini secara lebih tepat dan juga lebih matang lagi lah. Okey, jadi perbincangan saya berkaitan hak asasi pada kali ini termasuk dari sudut aspek konsep dia, sejarah perkembangan dan juga beberapa perkaitan dengan senario antarabangsa. InsyaAllah saya cuba untuk mengambil masa lebih kurang 40 minit lah untuk pembentangan ni. Walaupun slide ni agak banyak, tapi saya cuba laju sikit. Kalau tak faham, mungkin kita boleh bincangkan kemudian. Okey, yang pertama saya nak sentuh tentang perjalanan hak asasi ni. Konsep hak asasi, perkataan human right atau fundamental right ini merupakan satu istilah-istilah yang muncul dalam tempoh 300 tahun kebelakangan ini, dan dia berkembang berdasarkan kepada keperluan semasa lah. Dan kalau kita perhatikan konsep human right ini berteraskan kepada konsep perlembagaan, iaitu bagaimana sesebuah negara memerlukan peraturan di dalam menyusun pentadbirannya, dan penyusunan itu berdasarkan kepada perlembagaan. Dan dari segi perlembagaan, di dalam tamadun Islam telah wujud apa yang disebut sebagai Sahifah Madinah atau Piagam Madinah, yang dah wujud 1400 tahun dahulu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan dia merupakan, kalau kita tengok, merupakan perlembagaan yang pertama, lebih awal jauh daripada Magna Carta yang digembar-gemburkan sebagai sumber perundangan yang hebat lah yang asal. Bahkan dari sudut kandungannya, pertama kali di dalam sejarah manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf konsep persamaan dan juga mengiktiraf orang luar yang bukan warga negara sebagai sebahagian daripada mereka yang diberikan perlindungan. Bahkan kalau kita tengok konsep pada waktu itu, semua boleh dianggap sebagai warga negara walaupun mereka yang bukan Islam, mereka yang belum lagi Islam. Sebab waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah itu, sebenarnya ada 45% adalah orang Arab yang bukan Islam, yang terdiri daripada 40% orang Yahudi, dan juga ada cuma 15% sahaja orang Islam. Maknanya orang Islam minoriti, tetapi dengan kehebatan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menyatukan dan memberikan keamanan dan mewujudkan kesetiaan di kalangan kabilah-kabilah yang berbeza. Ini kekuatan yang hebat yang sepatutnya menjadi asas kepada kita. Bila kita bercakap soal hak asasi ini, jangan kita terlalu rasa macam betapa hebatnya orang barat memperkenalkan hak asasi. Sebenarnya asas yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah ni dah sangat-sangat lama dan sangat-sangat kukuh diperakui oleh semua pihak, termasuk pekaji-pekaji di kalangan orientalis di barat. Dan yang ini selalu disebutkan iaitu dokumen disebut sebagai atau The Great Charter yang diperkenalkan pada tahun 1199 Masihi dan dia merupakan satu dokumen. Dia berasaskan kepada kalau kita nak kata pemberontakan, boleh juga pemberontakan atau penentangan kepada kuasa mutlak raja-raja, yang mana pihak-pihak yang menentang itu bukannya rakyat biasa, tapi bangsawan juga sebenarnya yang inginkan sebahagian daripada kuasa
mereka desak raja pada waktu itu untuk menandatangani satu dokumen yang disebut sebagai Magna Carta yang memberi kuasa. Tapi ini bukan sebenarnya satu bentuk hak asasi sebagaimana yang ada pada hari ini. Dia cuba sekadar untuk memberikan sebahagian daripada kuasa kepada golongan bangsawan yang lain, itu saja. Dan kemudiannya di antara dokumen yang penting jugalah yang menjadi rujukan yang disebut sebagai Bill of Rights. Tapi Bill of Rights ini bukan Bill US, tapi ini lebih awal lagi, iaitu di England. Bill of Rights ini, kalau kita perhatikan sejarah dia, masih lagi belum berteraskan kepada konsep human right yang ada pada hari ini, hak persamaan dan sebagainya. Dia lebih daripada tuntutan beberapa pihak yang inginkan hak berkaitan dengan cukai, berkaitan dengan kedudukan dalam kerajaan dan sebagainya. Maksudnya walaupun mungkin kita digembar-gemburkan konsep Bill of Rights English ini, tapi dia masih lagi dalam ruang lingkup kepentingan golongan bangsawan atau golongan-golongan tertentu di England pada waktu itu. Tetapi sekurang-kurangnya Bill of Rights ini dia memberikan sedikit sumber inspirasi kepada proses yang berikutnya yang membawa kepada Bill of Rights di US, yang mana melalui Bill of Rights ini berlaku pindaan kepada perlembagaan di US pada tahun 1786, melalui dia berlaku selepas daripada penentangan kumpulan yang disebut sebagai anti-federalist. Anti-federalist ini satu kumpulan yang tak setuju dengan kerajaan federal, kerana US ini terdiri daripada state, negeri-negeri yang bersekutu. Jadi adalah kumpulan-kumpulan yang tak berapa setuju ni, dia wujudkan satu kumpulan dan mendesak supaya mereka ni dinyatakan apa hak yang patut diberikan kepada mereka. Dan ini pun dia sebenarnya melalui proses perbincangan yang panjang, perbahasan yang panjang, tapi dia hasil perbincangan itu mewujudkan satu asas yang penting lah untuk hak asasi yang diguna pakai pada hari ini. Dan ini berlaku pada tahun 1786, iaitu sebenarnya masih lagi dalam ruang lingkup 300 tahun terakhir ini. Dan konsep yang kita katakan sekarang ini disebut sebagai Universal Declaration of Human Rights ataupun pengisytiharan hak asasi antarabangsa yang berlaku, yang biasanya disebut-sebut sebagai satu dokumen penting di peringkat antarabangsa ni. Kalau kita tengok di antara rentetan awalnya, dia daripada satu pengisytiharan di Amerika Syarikat yang disebut sebagai The Four Freedom. Dan kalau kita perhatikan Four Freedom ini, dia agak menarik jugalah, kan? Iaitu yang pertamanya disebut sebagai freedom of speech, yang keduanya freedom of worship dari sudut agama, freedom of want, maknanya kebebasan dari sudut right and property, ownership. Kemudiannya freedom from fear, maknanya bebas daripada ketakutan, iaitu termasuklah dari sudut kebebasan hidup, perhambaan dan sebagainya. Four freedom ini, kalau kita perhatikan dia punya latar belakang, dia berkait rapat dengan Perang Dunia yang kedua. Sebab apa? Sebab Presiden Amerika pada waktu itu, Franklin Roosevelt, penentangan di kalangan rakyat yang tidak puas hati apabila kerajaan Amerika terlibat di dalam Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia pertama Amerika terlibat. Orang Amerika dia menganggap bahawa Amerika ni campur tangan isu atau masalah di Eropah tanpa keperluan, yang menyebabkan hilang nyawa, rugi kepada negara, berlaku melesetkan ekonomi. Jadi rakyat Amerika pada waktu itu merasakan tak perlu terlibat. Tapi bila berlaku isu di Eropah sekali lagi, berlaku situasi yang mana Amerika rasa dia tak boleh tak terlibat, tak boleh berkecuali, dia kena terlibat juga. Ada beberapa sebab lah. Lalu untuk menarik perhatian rakyat, dia perlu menyediakan satu asas yang kuat lah. Asas untuk meletakkan bahawa penglibatan dalam perang ini mempunyai satu agenda penting yang hendak dibawa. Ini agenda dia untuk memberikan kebebasan, freedom. Perkataan freedom pada waktu itu dia mula popular lah. Dan bila sebut freedom ini, dia perkenalkan the four freedom tadilah, the four freedom. Itu konsep macam mana idea-idea hak asasi ini muncul. Dia berkait juga dengan keperluan politik dan sebagainya, termasuklah dalam situasi ini yang berlaku pada tahun 1941, sebelum daripada Universal Declaration of Human Rights. Dan selepas daripada peperangan dunia yang kedua,
berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman itu, jadi negara-negara ini apabila dia selepas perang dia rasa macam rugi besar, nyawa hilang. Jadi mereka mencari satu asas untuk bersatu, untuk mengelakkan konflik, untuk menentukan sempadan maknanya politik dan sebagainya. Maka diwujudkan United Nations. Kemudiannya antara dokumen penting United Nations ni ialah Universal Declaration of Human Rights. Ini satu dokumen besar. Kalau tengok dalam gambar tu dipegang oleh isteri kepada Presiden Amerika, Eleanor Roosevelt. Dan menggambarkan bahawa dokumen itu menjadi satu dokumen yang penting untuk memastikan negara-negara ini mempunyai satu asas yang kuat lah, terutamanya negara Eropah, negara Amerika, untuk mereka jadikan sebagai foundation ataupun tapak kepada kekuatan politik di dalam negara masing-masing. Ini dia punya sejarah dia. Saya nak bawa kepada sedikitlah di kalangan orang Islam atau umat Islam, apabila ada Universal Declaration of Human Rights, antara respon kita, sebab Islam ni tamadun dia dah panjang, maka di Cairo atau di Kahirah telah diadakan satu persidangan OIC, dan kita orang Islam telah keluarkan ia disebut sebagai Cairo Declaration of Human Rights in Islam. Ini kita tengok, kita boleh dapatilah dalam macam-macam dokumen. Okey, saya nak jelaskan tentang asas kepada human right dalam konteks Islam. Sebab ni penting untuk kita faham, supaya kita tidak ada sifat tentang human right ni. Sebab dalam Islam, asas yang ada di dalam Islam ni jauh lebih kukuh berbanding dengan asas human right yang kalau kita tengok sejarah, dia tumbuh berdasarkan kepada keperluan manusia, desakan dan juga kesedaran, di samping kepentingan politik di barat lah. Tetapi di dalam Islam ni, dia berasaskan pada wahyu dari Allah SWT yang memberikan petunjuk, dan dia terlaksana dengan begitu cepat, drastik, yang kita boleh sebutkan suatu pendekatan revolusioner yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Termasuklah konsep persamaan, konsep dari segi kaum, kebebasan kaum, dan juga wanita, kedudukan wanita, mengangkat martabat wanita, dan juga dari sudut kebebasan bersuara. Semuanya telah ditunjukkan di dalam tamadun Islam sejak daripada zaman Rasulullah SAW secara mendadak.